Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dia Haji? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan yang afdalnya istinja, diistinja dengan batu, kemudian diikutkan dia istinja dengan batu dengan air, gitu deh, situ dah. Tuh. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani Al-Makki rahimahullahu taala. Kita di dalam faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Nah, fasal pada menyatakan istinja dan adab-adab qada hajat. Dan pada malam ninya kita nak sambung lagi, kata dianya dan yang afdal. Nah, ini dan kaifiyat, tata cara yang afdalnya istinja. Arti yang afdal ni makna ai aktsaru thawab, yang terlebih banyak pahala. Jadi basuh berok, basuh kecil pun boleh pahala. Nah,
Bahkan banyak pula tu. Tak tahu ni. Ha ni utuh orang mukmin ni. Nah, kalau yang mengaji dia tahu nak cari pahala di mana. Nah. Jangan ingat kata semaya, sedekah, puasa saja. Pasu berok pun banyak pahala kalau kena cara. Nah, itu. Jadi kaifiat yang afdalnya istinja. Mana kaifiat tata cara yang terlebih banyak pahalanya istinja ni khabarnya ialah diistinja dengan batu. Nah. Diistinja dengan batu, maknanya guna batu dulu mula-mula. Gitu. Kemudian diikutkan dia batu dengan dia air. Gitu kemudian diikutkan dia dia istinja dengan batu akan air. Lagu tu baru kena. Begitulah domain dia je. Maknanya lepas guna batu diiringkan pula dengan air. Takut kita kata batu tu pada berak saja ke? Tak, ni nak ta'mim. Ta'mim nak meratai masalah istinja kaifiat yang banyak, terlebih banyak pahala. Guna batu dulu, kemudian dengan air pula diiringkan tu. Sama ada istinja pada kencing atau ghaid. Ghaid ni mana berak. Nah? Sama ada basuh berak, basuh kencing. Nak gitu mudah bahasa kita. Nah? Tu. Jadi sama ada istinja kencing, mana sama ada nak cuci kencing atau ghaid ataupun nak basuh berak, nak cuci tahi tu. Tepat kena tahi tu lah, iaitu punggung kita, dubur kita tu lah. Kenapakah ni kaifiat yang terlebih afdal? Dalam hadisnya disebutkan ini adalah amalan yang dikerjakan dia oleh Ahlul Quba. Satu riwayat Ahlul Quba ni iaitu masjid yang pertama-tama didirikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah ke Yathrib. Sebelum sampai ke Yathrib, di sempadan sana tu ada tempat yang bernama Quba. Maka di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid. Masjid Quba dia panggil. Maka satu riwayat kata ini adalah perbuatan Ahlul Quba, mana ahli jemaah di Masjid Quba. Tapi yang terlebih sahihnya ialah perbuatan Ahlus Suffah. Apa Ahlus Suffah? Yani orang yang duduk di serambi masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi di masjid Nabi itu tak pernah lekang, tak pernah sunyi daripada orang. Ada semua orang yang duduk situ. Dipanggil ahli suffah. Orang yang tak ada bini, tak ada anak, tak ada rumah, tak ada saudara mara. Hanya tugas merekanya menanti-nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gapo, cakap gapo, menyampaikan wahyu apa. Sebab sahabat ni dia banyak. Ada hak bisnes, ada hak petani, ada hak nego, macam-macam lah. Jadi bukan semuanya duduk-duduk 4 jam dengan Nabi. Jadi supaya apa sahaja wahyu hak turun tu tidak kata mari wahyu nak sapa dah ni. Tidak gitu. Pak yang mari saja. Jadi senantiasa ada orang yang menanti-nanti di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil Ahlus Suffah. Sekurang-kurangnya ada 40 orang. Dan sebanyak-banyak Ahlus Suffah ni 300 orang. Dan ketuanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang lewatlah masuk Islam. Tapi kalau ngaji hadis, dialah orang yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ranking kedua Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bini Nabi, isteri Nabi tu jatuh ke ranking nombor 2. Hak nombor 1 Abu Hurairah. Tengok. Walau dia lewat masuk Islam, tapi oleh kerana dia bersungguh mengaji, dia paling banyak sekali riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Hurairah. Dan dia ketika mana mengaji dengan Nabi ni Ahlus Suffah, bahkan ketua Ahlus Suffah. Mana orang yang paling miskin sekali. Fuqara. Ahlus Suffah ni fuqara wal masakin. Kalau kita learn enggak, tok pakir hok duk mengaji di pondok tu lah. Tok pakir duk mengaji di pondok tu lah.
Jadi Abu Hurairah ni, kalau kita kira fikir dia tengok, dia mengaji tak bab zakat, ngaji tak bab sedekah, ngaji. Pas dia boleh dah nak sedekah, nak berzakat. Tak boleh, muka dia sendiri fakir. Ni. Pas ngaji buat berapa, muka tak boleh buat amal. Tidak begitu cara dia. Nah, ngaji ni bukan nanti nak buat amal selalu. Ada bendanya kita kena sediakan payung sebelum hujan. Nah, siapa masa pak kena beramal kita mengaji dah. Tak ada duk menyusah dengan orang nak tanya orang tu tanya, tak ada. Muka kita mengaji. Tengok. Jadi Abu Hurairah ketika mengaji dengan Nabi itu orang fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Tapi di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia dilantik oleh Sayyidina Umar jadi gubernur. Jadi menteri besar. Nah, kemudian dia kaya pula, bukan dengan sebab jadi menteri besar tu jadi kaya dah. Nah, gaji dia dapat, dia sipar-sipar taruh, buat modal, berniaga, bisnes. Nah, awak beli kuda, jual kuda, bukan pergi kuda dah tu ni. Jual kuda. Jadi ketika tu dia bolehlah orang panggil bersedekah, berzakat. Dulu tak boleh. Dia miskin dulu. Tengok. Jadi ngaji ni bukan kata ngaji buat gapo kita tak beramal pun ni. Jangan. Kita tak tahu ke depan hari tu Tuhan nak tentu gapo kita. Nah, ngaji bab apa? Contoh, ngaji bab tayamum. Ada 21 sebab yang mengharuskan bagi tayamum. Kata ngaji buat gapo Sabah belana kona. Jangan. Dari sini. Kita tak tahu ke depan hari satu masa pak tak ada air ke? Sudah. Lagu mana nak tayamum? Nah? Pas lagu mana semaya kita semaya dengan tayamum? Wajib qada ke tak wajib qada? Tu wak kira belaka dengan ilmu tu. Jadi kalau orang mengaji dia tak ada pening lah. Dia tahu. Dia sedia dah payung sebelum hujan. Tapi kalau orang tak mengaji, sudah. Dah lah aksiden. Balut macam mumia pula di hospital. Pas tak semaya pula. Allah 2 kali azab. Ada ni. Azab aksiden, azab tak semaya. Nah, kata nak semaya ke mana? Balut macam mumia ni. Kewajipan semaya tetap berlaku. Sehingga mu tak ada nyawa barulah tak wajib. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nak semaya ni sehingga kita mati. Mati baru tak wajib semaya. Itu gitu. Dia tak serupa dengan ibadat lain semaya ni. Nah, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk menyengging, tak mampu menyengging meletas, tak mampu meletas isyarat dengan kelopak mata, tak mampu isyarat kelopak mata ingat dengan hati, tak mampu isyarat dengan hati, ingat dengan hati, mati je bang, matilah. Dah hati pun tak hidup pun dah mati dah. Masa tu baru tak wajib. Selagi mana duduk hidup sedar, wajib. Pak nak semaya kan balik. Tak mula ingat kau tak kena aksiden lagu ni. Tak ya. Jadi ngaji ni bukan nanti nak kena beramal selalu. Siapa masa kita tak tahu. Macam Abu Hurairah. Dia masa mengaji fakir miskin. Ngaji bab zakat ngaji, bab sedekah ngaji. Pas dia nak amal lalu. Tak leh muka dia sendiri miskin. Siapa dia jadi kaya tu satu hari duduk makan mewah Dia pun teringat, dia kata, ni lah kitab Riyadhus Shalihin pun dia sebut. Dia kata, mewahnya kita lah ni. Nah, kami hidup dengan Nabi ni pernah satu masanya beberapa kali kami semaya ni rebah, tiba-tiba guling batin, golek-golek. Apa? Sakit perut, tahan lapar. Nah, sehingganya ada orang gigi jijik atas tekok Abu Hurairah. Ingatkah Abu Hurairah sawai gila babi? Nah, rebah tu guling-guling. Orang jijik atas tekok. Nah, sebab ingat kau duk gila dah. Katanya Abu Hurairah, aku ketika tu bukan gila, duk sedar lagi. Tapi aku rebah, berguling-guling ketika tu sebab perut aku tak tahan sangat. Lapar, tak makan berapa hari dah. Lah ni mewah ya. Sini. Tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketua bagi Ahlus Suffah. Itu dah. Maka Ahlus Suffah kita ambil di atas qaul yang mengatakan Ahlus Suffah lah. Turun ayat Quran Allah Taala firman fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat ni tu. Fihi ada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam rijalun beberapa laki-laki beberapa Ahlus Suffah. Nah,
Lagu mana laki-laki yang ada di masjid Nabi SAW ni? Yuhibbuna, cinta mereka itu, ayyatatahharu, bersuci mereka itu. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta akan orang yang bersuci mereka itu. Tu ayat tu. Bila turun ayat tu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pergi tanya kepada ahlu suffah, ma sana'tum. Ahli suffah, apa mumpung perbuat naktum au ma fa'altum, apa yang kalian buat? Inna nutbi'ul atau hajaratu, gitu dah. Inna nutbi'ul hajaratal ma'ah, gitu. Sesungguhnya memperikutlah kami akan batu akan air. Artinya kami mengiringkan setelah mana beristinja dengan batu, kami iringkan dengan air. Jadi ini perbuatan ahlus suffah. Tu bila basuh berak ke basuh kecing, maka ahlus suffah dia tak guna air saja atau tak guna batu saja. Lepas tu dia hipung kedua-dua. Pas kaifiat hipung kedua-dua lah ke mana? Jangan guna air dulu lepas tu batu, tak jadi. Sini. Kita basuh berak dah dengan air, lepas tu ambil batu, tak jadi itu. Orang panggil la faidatalah, tak ada faedah dah. Sebab air tu ia hilang habis, bau, warna, rasa habis. Tapi kalau batu ni dia dia hanya hilang bau, dia hanya hilang warna. Warna aja hilang, ain dia, zat dia tu hilang, tapi bau ada lagi. Rasa pun ada lagi. Mana belengah-belengah tu ada lagi. Itu. Jadi air dengan batu kuat air. Lepas tu kaifiat afdal, kaifiat terlebih banyak pahalanya ialah cara yang diperbuat oleh ahli suffah. Mana? Basuh berak, basuh kecing, guna batu dulu, kemudian baru. Jadi kalau kita nak dapat juga termasuk dalam pujian Allah, maka kita beramal dengan apa yang diamalkan oleh ahlus suffah. Itu dah. Itu hadis tu rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi meriwayat. Ini perbuatan ahlus suffah. Perbuatan ahlus suffah. Baik. Kemudian kata dia, maka jika berkehendak oleh mustanji. Kalau seorang yang nak istinja tu dia nak gapo? Menyimpankan, mensakatkan atas salah suatu daripada keduanya air dan batu. Dia nak pilih salah satu je, tak usah guna kedua-dua. Itu mana mensakat, menyimpan. Dia tak usah guna kedua-dua. Mensakat, menyimpan ni maknanya mensakat lah. Nak sakat air ke nak sakat batu, nak buat nak istinja dengan air ke nak istinja dengan batu. Maka jawab bagi maka jika, maka air, yakni maka beristinja dengan air itu terlebih afdal, terlebih banyak pahala berbanding guna batu saja. Kalau kita nak istinja nak guna air atau batu, maka guna air terlebih afdal berbanding batu. Sebab apa tu? Ilak pada kata terlebih afdal. Kenapa kalau kita nak pilih salah satu tu, air terlebih banyak pahala kita guna buat istinja berbanding batu? Kerana bahawasanya ia air tu menghilangkan akan ain najis, zat najis, warna najis itu hilang, dan bekasnya, bekas najis mana? Bau dan rasa pun hilang. Itu makna bekas. Diri najis pun hilang, warna dia ain zat najis, dan bau serta rasa pun hilang habis. Berbatu tak serupa dengan batu. Itu makna bersalah itu tak serupa. Mana tak serupa dengan batu? Buat tafriq sikit. Maka batu itu hanya menghilangkan bekasnya, hanya menghilangkan ainnya, ain najis. Buat gitu dah.
Ada lagi belengah-belengah rasa tu, ada lagi dah ada ni. Tapi bukan najis dah tu. Nah, dia panggil sifat najis. Nah, maka sebab tu afdal air sahaja berbanding dengan batu sahaja. Gitu dah. Hak ni gak kita tak buat dah lah weh. Buat apa? Tak ada nak kutip batu dah lah, nak terberok gapo nggo bila air pun dalam rumah kita dah ni. Orang dulu nggo bila air di luar rumah. Jadi sebelum nak pergi bila air tu, dia jijak atas tanah dulu. Jadi atas tanah tu ada batu, dia kutip batu. Adalah awak amal hak terlebih afdal tadi. Gitu dah. Habis istinja dengan batu. Syarat sah nak istinja, nak basuh berak, basuh kecing dengan batu. Satu pertamanya. Ya ada 5. 5 ke 4 gitulah syaratnya. Syarat kita nak istinja dengan batu sahaja, itu maksud ini. Dan syarat istinja dengan batu sahaja, gitu. Dan bermula syarat sah istinja dengan batu sahaja ni pertamanya bahawa tiada kering najis yang keluar. Jangan bui kering. Tuh. Jangan beri kering lagi najis yang keluar. Kalau kita duk berak tu siapa kering dah tahik lekat jobo. Tu tak boleh dah. Kita nak guna batu, kena guna air. Nah, jangan dewi kering. Itu mana gitu. Itu syarat pertama. Jadi kalau najis itu kering, bolehkah kita nak guna batu lagi? Tak boleh. Kena guna air. Jadi batu ni syarat pertamanya kalau kita nak istinja dengan batu sahaja. Syarat dia yang pertama, jangan beri kering najis hak lekat di punggung kita tu. Nah. Ataupun air kecing kita tu. Di lubang zakar tu lah. Nah, kering lah. Duk nengung gapo? Kecing habis dah lu deheng pun deheng dah. Lepas tu duk nengung mai hepung. Siapa kering? Atau ambil batu. Kesak gapo muka kering dah. Tu tak boleh. Kena guna air. Itulah gitu dah. Tahik pun sama agak. Kering dah tahik. Lekat dah, kerah dah punggung. Tak boleh dah guna batu tu. Itu syarat pertama. Ambil. Dan tiada ni atas berkata tiada kering. Pasal sepepak baru. Dan bahawa syarat yang keduanya tiada penuh. Tak betul tu. Kalau kita Jawi tulis tiada penuh. Kena buat lingkungnya. Kitab Rumi tulis apa? Tiada penuh juga kah? Kitab Rumi tulis apa? Tiada penuh. Tiada penuh. Salah tu. Baik kira. Nyanyo kau orang baca sesak habis orang dekat sini. Kalau baca dan tiada penuh najis daripada tempat keluarnya. Mana najis tu tak boleh penuh. Kalau berak anyuk lagu mana? Nah, tak kena lagu tu. Pening nak taswir masalah. Tak betul tu. Buat lingkungnya, buat pula la'alla shawaba. Mudah-mudahan yang terlebih tepat, yang terlebih betulnya bukan tiada penuh, yakni tiada berpindah. Begitu, tiada berpindah. Itu lebih tepat. Tiada berpindah. Itu lebih tepat ya. Dan bahawa syarat yang keduanya tiada berpindah najis daripada tempat keluarnya najis. Tu maknanya najis tu tetap lagi duduk di halaqah dubur. Atau najis tu tetap lagi duduk di lubang zakar kita. Kalau najis tu ging nele siapa kau batal zakar. Atau tahik tu gipah kau merecik siapa kau papai punggung. Hak tu tak boleh dah nak guna batu bah. Lamunnya kesak juga dengan batu dekat ni. Sebab apa? Pindah dah najis daripada tempat keluar najis. Jadi nak guna batu kena tahu juga syarat. Bukan main guna gitu. Tu syarat yang keduanya ialah bahawa tiada berpindah najis daripada tempat keluarnya najis. Kalau tahik gak, dia tak pergi ke papai punggung tu. Kalau bahasa kecil gak, dia tak mengalir sampai ke batas zakar tu. Itu dah. Dia masih lagi duduk di halaqah dubur.
dia masih lagi duduk di lubang zakar, baru boleh kita nak guna batu saja. Baik, itu syarat yang kedua. Ingat tu. Kalau kita Jawi ni, dia payah sikit, dia tak tulis 1, 2, 3 hak tu, dia tulis tak? Tak tulis juga. Pakai bedah gitu juga. Payah, kita kena buat sendiri. Ni syarat nombor 1, syarat nombor 2. Biasalah kita lama tu begitulah. Dan tiada, atau perkata tiada lagi, pasal sepepak baru lagi. Dan bahawa syarat yang ketiga pulaknya tiada melampaui najis daripada safhah dubur. Tu nah. Dan bahawa tiada melampaui najis daripada safhah dubur. Gapo safhah dubur? Ini yang tafsir gapo dia safhah dubur. Iaitu safhah dubur, tempat bertangkup dua papan punggungnya tak kala berdiri. Gitu ya punggung ni bila kita duduk ni dia terbuka gitu deh. Ni lubang punggung. Nak contoh lagu mana tu kena selok kain kita. Nak peh-peh sendiri lah tu. Bila dia duduk tu dia terbuka. Bila dia bangun cacep, dia bertangkup, tu orang panggil safhah dubur. Tu nak tahu safhah dubur? Tu safhah dubur tu tempat bertangkup, tempat temu tadi. Kalau dia duduk dia terbuka, dia tak temu. Bila dia bangun, dia tutup, dia bertangkup. Tu dia panggil safhah dubur. Jadi tak boleh najis itu melampaui daripada safhah dubur. Mana? Lebih daripada tempat hak takut tu dah. Macam tadi juga lah tu. Tu macam tadi. Tapi hak tadi tu lebih umum lagi. Mana? Berpindah tu tak semestinya di punggung saja. Neleh siapa kau betih sok tu pindah juga. Tu macam orang apa nak sebut rasa jijik. Kadang-kadang ada berlaku. Ni berok orang panggil bersembuh tu dah ni. Bau. Tu. Hak tu kadang-kadang kat pas poho pun ada, pas beti. Tu umur tu. Lepas tu hak ni hak khusus sikit. Mana? Pas kalau tahik tu lebih sikit daripada safhah dubur, mana? Gi ke papel. Pung tak boleh. Mana tak boleh lebih daripada safhah dubur. Mana safhah dubur? Yang bertangkup ketika mana berdiri. Kalau masih lagi dalam safhah dubur, tak apa. Apatah lagi di halaqah dubur, tak apa lagi. Tapi syaratnya jangan kering lah. Jangan kering. Tu dah. Jadi gapo safhah dubur? Iaitu safhah dubur, tempat bertangkup dua papan punggungnya mustanji, tak kala berdiri. Mana tempat hak bertemu, tak kala berdiri daripada punggung tu. Itu dia panggil safhah dubur. Jadi kalau kanan kiri ni dia panggil papai punggung. Papai punggung. Hak ni, hak tutup, hak bertangkuk ni dia panggil safhah dubur. Jadi najis tu tak boleh lebih daripada safhah dubur, hak bertangkuk tu. Tu kalau masih lagi duduk di safhah dubur, tak apa. Tak apa lagi. Tu situ. Itu syarat yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga ni seolah-olah nak tafsilkan bagi syarat yang kedua. Begitu juga syarat yang keempat. Tengok dia kata dah. Dan tiada, atau pada kata tiada lagi. Mana syarat sah istinja dengan batu sahaja ni pula. Syarat yang keempat, bahawa tiada melampaui hasyafah zakar pada kencing, pada kencingnya mustanjilah maknanya. Tu air kencing tu tidak melampaui hasyafah zakar. Hasyafah ni orang panggil apa ni, topik leda bahasa topik leda tu tu yang ada apa yang panggil kepala tu lah, kepala zakar tu dipanggil hasyafah zakar. Hasyafah mana kepala zakar, hak topik leda je tu. Bahaya topik leda tu. Jadi air kecing tu tak boleh lebih daripada kepala zakar. Mana topi keledar dia tak boleh lebih.
Jadi kalau air kecing tu neleh lebih dah daripada hasyapah zakat, lebih daripada kepala zakat, nah, papi keledar dia tu lebih dah air, hak tu tak boleh guna batu dah, kena guna air walaupun tak kering lagi. Dah, walaupun tak kering lah lagi. Jadi syarat yang ketiga dan keempat ni seolah-olah nak mentafsilkan lagi syarat yang kedua. Padahal syarat yang kedua tu pehedah tu. Nah, pehedah mana? Syarat bahawa tiada berpindah najis daripada tempat keluarnya. Ketidah tu. Mana tak boleh pindah mana? Gipah ke papai punggung ko, betih ko, poho ko, atau yang kecing ni siapa ko, batai ko, siapa ko, apa? Buti zakar ke, tak boleh dah tu. Kena guna air, tertentu dengan air. Lepas tu mari pula syarat ketiga keempat ni sebagai nak tafsilkan syarat yang kedua. Setara mana tak boleh lampau. Kalau bahasa tahid juga tak boleh lebih daripada apa dia panggil tadi safhah dubur. Tak boleh lebih daripada hak bertemu ketika mana berdiri daripada punggung kita tu. Tak boleh lebih. Tu kalau lebih gi pas ke papai punggung tak boleh, kena guna air. Begitu juga kalau air kecing lebih daripada topi keledar dia, kepala zakar dia, hasyapah zakar dia, tertentu kena guna air. Lagu tu dah. Tu. Habis itu. Kemudian syarat yang terakhir dia kata, dan tiada mendatangi. Syarat yang kelima, dan bahawa tiada mendatangi atas najis yang ada pada lubang punggung dan lubang zakar tadi tu, tidak mendatangi atas najis yang ada pada lubang punggung atau lubang zakar tu, tak mendatangi bagi mendatangi oleh najis yang lain daripada najis yang berada pada lubang punggung dan lubang zakar. Gitu dah. Tu. Lagu mana ni? Gini. Contoh seperti kita kata ia bererok. Nah. Ia bererok. Biasanya bila bererok ni ia kecil sekali, betul tak? Maka kalau dia tak jaga, air kecing dia tu neleh siapa kau kena kepada ni lubang punggung dia tadi, hak ada najis tahid tadi, maka bercampur dah najis yang lain. Sebab hak keluar daripada lubang punggung tu bukan air kecing, najis tahid. Ada pun air kecing ni najis yang lain, maka mendatangi atas najis yang ada pada lubang punggung tu oleh najis yang lain. Mana? Oleh air kecing. Maka ketika tu pun tak boleh dah kita nak istinja dengan batu. Lama kan kita kata tak apa, sama-sama najis tak apa, hagilah dengan batu pun tak boleh. Sebab telah bercampur dengan najis yang lain dah. Tidak murni lagi orang panggil najis hak keluar daripada lubang dubur dia, iaitu tahid. Tu lagu tu dah. Tu taswir masalah. Demikian lagi ni wakaza. Kalau dalam kitab Arab dia kata wakaza, ini isyarat khilaf. Kata setengah ulama tak disyaratkan, bahkan boleh istinja dengan batu lagi. Tapi musannif, penulis kitab kita ni memilih pendapat yang mengatakan sama. Ini apa? Sama juga dengan hukumnya tak boleh istinja apabila najis yang lain mendatangi kepada tempat najis yang asal keluar tu oleh najis yang lain. Seperti itu jugalah, demikian lagi mana seperti najis itu juga sesuatu yang suci, maknanya mendatangi atas najis yang ada pada lubang punggung dan lubang zakar tadi tu oleh sesuatu yang suci lagi basah. Tu contoh kata tu peluh ni kan suci tak? Suci. Peluh sesuatu lah, peluh ni sesuatu suci tak? Suci.
Basah tak peluh? Basah. Mana tahu you duk terai berok tu semelik ke? Payuh siapa peluh. Nah, jadi peluh dia tu meneleh gi ke lubang rubuh hak ada tahi lagi. Maka ketika tu kata setengah ulama tak boleh juga nak istinja dengan batu. Tapi hak ni khilaf. Tahu mana ustaz khilaf? Demikian lagi. Tu kaedah nak faham kitab ulama. Sebab reti khilaf ni tak sebut. Mana khilaf ustaz? Tak ada sebut pun khilaf. Demikian lagi tu orang panggil khilaf. Isyarat kepada khilaf. Kalau benda ni ijma', pasti dah ulama akan kata gini. Dia kata tiada mendatangi atasnya oleh najis dan sesuatu yang lain daripadanya. Ya sekali saja. Tapi tak sekali. Sebab ada yang kata boleh. Apa-apanya? Peluh kan? Nyanyo ke berok sebelik kan? Nah, tengok waktu tak ada air pula tu. Sudah. Nah, ya pun sudah. Tubik stokor-stokor bersatu. Tengok-tengok. Allah, peluh dah weh. Capur dengan peluh dah ni. Aduh, air tak ada. Batu tak boleh guna dah. Nyanyo dia. Kata ni. Jadi setengah ulama kata boleh. Tak ada masalah. Gilah gahar dengan batu pun tak apa. Tapi khilaf. Ada yang mengatakan tak boleh, tak sah. Sebab tu demikian lagi. Dihukumkan, dihubung dia panggil. Masalah ni diilhaq dia panggil, dikiahkan, dihubungkan juga dengan masalah didatangi oleh najis yang lain. Mana? Didatangi oleh sesuatu yang suci lagi basah. Jadi kalau sesuatu yang suci tapi kering, tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Kalau kita kata nak misal lagu mana payah juga tu. Sesuatu yang suci kering, gapo? Dan nak taswir masalah, nak rupa masalah pun biar logik juga dia ni. Tak logik benar pun payah juga nak tergambar dia ni. Ikutlah gapo pun. Tubik kereta ke. Tubik duit shilling ke. Duit shilling tu suci. Lepas tu basah tak? Tak, kering. Tu tak apa. Ni masalahnya sesuatu yang suci lagi basah. Mana? Seumpama peluh. Nanoh ko, dano ko, air luka ko, ikutlah. Habis itu. Tapi masalah ni masalah khilaf. Jadi bila khilaf gak, kadang-kadang kalau berlaku juga orang panggil sempit masalah. Dia gini, fiqh ni apabila sempit maka hukum jadi luas. Apabila luas hukum jadi sempit. Ya kaedah gitu. Iza dhaqat ittasa'at wa iza tas'at dhaqat. Gitu dah. Bila keadaan sempit maka hukum ketika tu jadi luas. Sebab darurah. Darurah. Contoh masalah semaya mayat tanpa berwuduk. Tak sah. Qaul jumhur tak sah. Sebab semaya mayat tu masuk dalam jumlah semaya. Betul tak? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Beberapa perkataan, perbuatan yang dimula dengan takbir. Semaya mayat mula takbir tak? Takbir. Disudah dengan salat tak? Salat walau tak ada rakaat, tak ada sujud pun. Perbuatan empat kali takbir serta akad tangan. Jadi masuk dalam jumlah definisi semaya. Maka jumhur ulama mengatakan wajib berwuduk, bersuci ketika semaya mayat. Tetapi ada qila dipanggil qaulud dhaif. Qaul dhaif kata dak, semaya mayat tak masuk daripada definisi semaya. Sebab semaya mayat tu dengan makna lurah, bukan makna istilah. Mana? Semaya mayat tu ialah mendoakan kebaikan kepada mayat. Sebab tu tak ada rakaat sujud ya. Kalau gitu tak disyaratkan berwuduk. Ada. Tapi kau ni doa ni. Kalau gitu ketika mana air banyak, masa pun lambat lagi nak semaya mayat, boleh tak kita guna qada ni? Tak boleh. Iza tas'at dhaqat. Masa luah ni. Keadaan masih lapang, masih luah, maka hukum jadi sempit. Tak boleh kita taklid kau yang doa. Sebab tak ada apa-apa yang menghalang. Nak ambil air semaya, berkoloh-koloh ada. Lepas tu orang nak kat takbir dah ke? Duk lagi, duk tunggu mayat lambat lagi. Pergi ambil air semaya. Apa kita nak taklid qada?
Tetapi wa iza daqat gitu. Apabila keadaan sempit, mana gigi orang nak akad takbir dah. Nah, air pun tak ada. Berlaku hari tu air tak ada. Sudah. Air duk mana air nak ambil semaya ni? Nak ambil maya orang nak akad takbir ni. Air tak ada hari ni. Sudah. Lepas tu tak semaya kita klik itu. Ittasa'a. Hukum jadi luar. Kita pun taklid mazhab yang dhaif tadi. Mana? Naik Allah. Gitu dah. Gitu. Jadi kau yang dhaif ni tak boleh kita nak sebarangan beramal, melainkan keadaan tersempit. Keadaan tersempit. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Tu kaedah. Masyaqqah, kepayahan, kerumitan itu mengheretkan kepada kemudahan. Itu. Habis itu. Jadi kalau keadaan kita tu orang panggil apa? Dia panggil air ada. Kita nak guna batu saja. Tiba-tiba syarat yang kelima ni walaupun khilaf tak menepati. Tak usah guna batu, guna air lah. Dah. Melainkan keadaan aspek mana? Air tak ada, batu je ada. Tiba-tiba syarat yang kelima ni atas khilaf tak menepati. Mana? Kita berak semelik tadi. Terang punya terang peluh. Peluh tu pergi kepada lubang punggung tadi. Mendatangi atas tempat nak keluar haji tu oleh sesuatu yang suci yang basah. Tak menepati syarat ni. Tetapi oleh kerana kita keadaan aspek, taklidlah kau yang mana? Sah ambil batu. Itu tu orang panggil isyarat khilaf. Itu dah. Tu penting kita ngaji tu tahu tu. Habis itu. Baik. Kemudian kata musannif, maka jika ketiadaan sesuatu dari maka jika ketiadaan makna luput, hilang sesuatu, salah satu, tak kira salah satu. Najis tak berpindah tapi kering dah di lubang punggung, kering dah di lubang zakat, tak pindah, salah satu. Ataupun tak kering lagi tapi neleh siapa poho siapa betih, tahiknya, air kecilnya, ataupun tak usah kata siapa poho siapa betih, ambil syarat ketiga keempat ni. Mana? Iaitu tahik itu melepasi safhah dubur, papai punggung. Ataupun air kecil itu lebih daripada topik ledah. Itu ni air kecil ni. Maka jika ketiadaan, yakni maka jika luput sesuatu, yakni salah satu, bukan luput nanti 5 luput, salah satu ya, salah satu, dan ini daripada syarat yang 5 daripada yang tersebut, jawab bagi maka jika nescaya ta'yin. Kalau ada ya 2 ta'yin, kalau ada ya 1 ta'yunlah air mana? Tertentulah wajib istinja dengan air sahaja. Tak boleh guna batu. Lagu tu dah. Tak boleh guna batu. Jadi nak guna batu ni kena tahu syarat istinja dengan batu. Bukan pakai ambil batu gahar kok tak boleh. Tu lagu tu. Habis itu kemudian kita sambung semula pula. Dan wajib menjauh orang qada hajat menghadapkan kiblat sekarang ini. Mana kiblat sekarang ini? Iaitu Kaabah. Bukan kiblat dulu. Sebab kalau kiblat dulu Baitul Maqdis, masalah berhadap pada Baitul Maqdis ini berlaku khilaf di kalangan ulama fuqaha. Kata setengah ulama fuqahanya makruh. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, dalam kitab At-Tahqiq, begitu juga Majmu' Syarah Muhazzab dan sebagainya, mengatakan tidak makruh, bahkan harus. Sebab tidak ada dalil menunjuk kata makruh kita berhadap kepada Baitul Maqdis. Ini kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,